Mekanisme penetapan harga petrol dan diesel secara minggu diumum KPDNKK. Kuala Lumpur dan 4 negara lain sepakat depani ancaman baru industri pertahanan dan ketenteraan. Program Transformasi Nasional NTP letak Malaysia capai status negara maju. Assalamualaikum dan salam negaraku, satu Malaysia. Ini N5 edisi Rabu 22 Mac 2017 bersama saya, Norlela Muhammad Nor. Lintas langsung ke negeri-negeri hari ini, kita mulakan dengan perkembangan berita dari 5 Langkawi bersama rakan penyampai Hanim Muhili. Kemudian kita akan ke Sabah bersama rakan penyampai Jovinia Jimlajim. Di Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Semuanya seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia tahun ini dijangkakan meningkat sedikit berbanding 4.2% yang direkodkan tahun lalu. Jelas Perdana Menteri, daya tahan ekonomi Malaysia ini wujud hasil pelaksanaan langkah-langkah yang sukar seperti rasionalisasi subsidi serta pengenalan cukai barang dan perkhidmatan GST. As a result of those tough choices, we built the resilience that, even in these difficult times for the global economy, still saw us register growth of 4.2% in 2016. We expect a slightly higher figure for this year and for it to rise in 2018. These figures show Malaysia growing at more than double the rates the IMF predicts for advanced economies over the same time period. Datuk Seri Najib Tun Razak berucap pada Forum Transformasi Global yang dianjurkan Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu. Forum kali ini menghimpunkan barisan tokoh terkemuka dunia seperti Jack Ma, Usain Bolt, Sir Richard Branson dan Chris Gardner. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib berkata, Program Transformasi Nasional NTP berjaya meletakkan Malaysia di landasan betul untuk mencapai status negara maju. Buktinya, NTP berjaya meningkatkan pendapatan negara kasar PNK hampir 50% serta membasmi kemiskinan kepada hanya 0.6%. Sepanjang 2010 hingga 2016, NTP juga berjaya mewujudkan 1.8 juta peluang pekerjaan. 1 juta daripadanya adalah pekerjaan berpendapatan tinggi. In close to 8 years, the National Transformation Program has attracted attention of the world. Malaysia has emerged as a model for other countries pursuing transformation and offers valuable lessons that others can draw from. The progress and success of the NTP has been replicated in Tanzania, India, South Africa and Oman. NTP juga telah menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa, antaranya Anugerah Tadbir Urus Terbaik Global 3G yang dianjurkan di Istanbul, Turki. Datuk Seri Najib yang juga Menteri Keuangan berkata, antara faktor yang menjadikan NTP berjaya dan membolehkan program seperti Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM dan Pelan Perumahan Tersasar diperkenalkan adalah fokus kerajaan terhadap 2 bidang iaitu modal insan dan keterhubungan. Malaysia, Indonesia, Qatar, Pakistan dan Turki sepakat mendepani pelbagai ancaman bentuk baru dalam industri pertahanan dan ketenteraan. Komitmen bagi mengubah tanggapan negatif terhadap Islam. Satu rangka kerja menggunakan pendekatan penjelasan balas bakal dibentuk bertujuan membantras ideologi dan propaganda militan seperti Daesh. Ia akan diperkasa dengan penubuhan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSIPC di Malaysia tidak lama lagi. 5 negara Islam itu juga sedia berkongsi maklumat dan kemahiran industri pertahanan masing-masing.
gunakan kelebihan-kelebihan yang ada supaya tidak ada pertindihan, wastage and also overlap in the interoperability of assets facing the common folk. Jadi kelebihan yang ada di Turki, and as you know, we have our 8x8s being built with Turkey. Qatar has got a very close relationship with Turkey. We traditionally have also strong ties with Pakistan. And together with Indonesia, where I hope to build the MRSS, we can find the money. Mengulas lanjut, beliau berkata, satu perbincangan khas di peringkat jawatan kuasa kerja akan diadakan di Istanbul, Turki, Mei ini, disusuli perbincangan peringkat kementerian di Qatar. Dalam pada itu, Datuk Seri Hishamuddin menegaskan penganjuran 5 bukan untuk pertunjukan semata-mata. Sebaliknya, platform terbaik memperkukuh kerjasama pertahanan dan ketenteraan dengan negara-negara lain dalam mempertahan kedaulatan dan keselamatan tanah air. 8 persidangan dan forum sedang dan akan berlangsung sepanjang 5 2017 termasuk persidangan Panglima Tentera Udara dan sidang kemuncak penerbangan 2017. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, hasil persidangan dan kerjasama itu bukan sahaja mampu membawa masuk teknologi terkini industri pertahanan, malah memberi pendedahan dan menggalakkan perkembangannya di Malaysia. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan Kementerian Pertahanan menerima maklum balas positif untuk hari pertama 5 2017 malam sekaligus akan mengekalkan komitmen penganjurannya. Merupakan pengisian bukan sahaja kepada aset-aset yang kita nak tengok yang paling canggih, tetapi apa sebabnya kita terpaksa memikirkan hala tuju tentera laut dan juga tentera udara pada ketika ini, pada masa yang penuh dengan ketidaktentuan, dengan kekangan bajet, dengan ancaman-ancaman baru. Dan kalau sekiranya kita tidak dapat kongsi pengalaman best practices sesama negara yang terlibat, siapa lagi? Jadi ini yang saya banggakan. Datuk Seri Hishamuddin ditemui selepas merasmikan rundingan meja bulat Panglima Tentera Laut CNRT-17 di Resorts World Langkawi. CNRT-17 yang dihadiri 12 Panglima Tentera Laut dan 25 wakil tentera laut dari 37 buah negara itu turut mencatat rekod kehadiran terbesar sejak diperkenal pada tahun 1991. Lagi laporan mengenai 5.17 sebentar lagi. Kerajaan bakal mengumumkan mekanisme penetapan harga petrol dan diesel secara mingguan. Dan hari ini menerusi N5 ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan mengumumkannya. Jadi kita ke Studio 4 Angkasa Puri bersama Fiona Burnett Baikan untuk mengikuti pengumuman rasmi oleh Datuk Seri Hamzah mengenai mekanisme tersebut. Silakan Fiona. Baik, terima kasih Nurlela di Studio 3. Seperti yang kita ketahui, Kabinet bulan lepas memutuskan harga runcit minyak petrol dan diesel selepas ini akan ditentukan secara mingguan. Dan ia bagi membolehkan pengguna menikmati trend harga runcit yang lebih stabil berbanding siling bulanan yang dilaksanakan sebelum ini. Dan bersama-sama saya di Studio 4 ketika ini ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang sendiri akan menjelaskan mekanisme penetapan harga mingguan. Kalau Datuk Seri dah bersedia, saya serahkan kepada Datuk Seri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam negaraku Malaysia. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan mengenai mekanisme penetapan harga petrol dan diesel yang baru secara mingguan. Pada masa ini, kaedah yang diguna pakai kerajaan adalah dengan membuat pengumuman harga petrol dan diesel secara bulanan. Untuk menetapkan harga bulanan tersebut, kita mengambil pendekatan penetapan harga secara pengapungan terkawal. Kerajaan lakukan ini dengan menggunakan pakai formula Automatic Pricing Mechanism, APM.
yang telah ditetapkan sejak tahun 1983. Formula IPM ini kita gunakan mengikut kadar pasaran harga minyak dunia. Kita juga memberikan angkubah perkiraan untuk syarikat minyak dan juga pengusaha stesen minyak. Angkubah ini ditetapkan kerajaan dengan mengambil kira komponen-komponen seperti kos produk, kos operasi, margin syarikat minyak dan juga margin pengusaha stesen minyak. Apabila kita menggunakan pengapungan terkawal secara bulanan ini atau managed float, kita dapati perubahan atau kadar turun naik harga ini begitu ketara hingga menyebabkan kegelisahan kepada pengguna dan pengusaha stesen minyak. Oleh itu, untuk menambah baik mekanisme yang digunakan sekarang ini, Kabinet KK telah melakukan beberapa sesi keterlibatan atau konsultasi dengan syarikat minyak, pengusaha stesen minyak, beberapa NGOs dan juga pihak berkepentingan lain. Hasil daripada perbincangan tersebut, ia kemudiannya kita bentangkan kepada Jemaah Menteri dan telah pun dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 22 Februari lalu untuk Kabinet KK melakukan mekanisme pengurusan pengapungan harga terkawal petrol dan diesel dibuat secara mingguan. Ini bermakna sebarang perubahan harga MOPS atau Means of Platts Singapore dan kadar tukaran asing dapat diterjemahkan lebih tepat mengikut perkiraan pasaran global. Setelah kita lakukan perbincangan bersama dengan syarikat-syarikat minyak, kita juga bersetuju untuk melakukan pengumuman penetapan harga petrol dan diesel ini secara mingguan pada setiap hari Rabu, dan harga tersebut juga akan berkuat kuasa bermula pada jam 001 pada hari berikutnya, iaitu pada hari Khamis. Untuk melakukan penetapan harga petrol dan diesel secara mingguan ini, kerajaan bersetuju untuk mengumumkan buat pertama kali pada 29 Mac 2017, iaitu minggu depan, dan harga tersebut akan mula berkuat kuasa pada 30 Mac 2017. Bagaimanapun, bagi mana-mana syarikat dan pengusaha stesen minyak yang ingin melakukan promosi dengan memberikan diskaun daripada harga yang telah ditetapkan, boleh berbuat demikian dengan mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada KPDN-KK. Semua syarikat minyak serta pengusaha stesen minyak diingatkan agar mematuhi penetapan harga baru ini. Tindakan tegas akan diambil kepada syarikat minyak dan pengusaha stesen minyak yang menjual petrol dan diesel pada harga selain daripada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Datuk Seri kerana sudi hadir pada hari ini. Ingin saya tekankan sekali lagi, tindakan tegas akan diambil jika petrol dan diesel dijual pada harga yang bukan ditetapkan kerajaan. Baik, untuk berita dengan lebih lanjut, apa kata kita terus bersama Norlela di Studio 3. Silakan, Norlela. Baik, Fiona, terima kasih. Baiklah saudara, kita ke berita seterusnya. Adun Salur Datuk Husam Musa diarahkan keluar Dewan pada persidangan Dun Kelantan selepas melanggar peraturan Dewan. Bekas naib Presiden PAS itu diminta berbuat demikian selepas beberapa kali meminta laluan ketika sesi penggulungan titah pemangku Raja Kelantan yang dibuat Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob.
Ketika sesi berkenaan berlangsung, Datuk Husam dilihat cuba mencelah meminta laluan namun tidak diendahkan Datuk Ahmad. Perkara itu menyebabkan Speaker DUN, Datuk Abdullah Yaakob memberikan amaran agar tidak mengganggu sesi penggulungan sebelum mengeluarkan arahan meminta adun berkenaan keluar Dewan. Sementara itu, Datuk Husam ketika ditemui di luar Dewan berkata tindakannya mencelah kerana mahu meminta Datuk Ahmad memberi penjelasan mengenai kelayakan pengerusi jawatan kuasa pembangunan Islam hubungan seranta Datuk Nasruddin Daud. Penjelasan dimaksudkan berhubung isu Baiyah ketika sesi penggulungan dibuat exco berkenaan sebelum itu. Kira-kira 8,000 penduduk di 4 rumah kos rendah di kawasan DUN Kota Damansara menarik nafas lega apabila Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bakal menyalurkan peruntukan membaik pulih bumbung rumah yang telah usang dan rosak. Projek melibatkan Rumah Pangsa Taman Subang Perdana 2, Rumah Pangsa Taman Subang Perdana 3, Rumah Pangsa Indah dan Pangsapuri Mentari. Adun Kota Damansara Halimatun Saadiah Bohan menjelaskan masalah bumbung rosak di 4 rumah kos rendah itu akan dinilai terlebih dahulu sebelum dihantar kepada kementerian untuk tindakan selanjutnya. Lawatan ini sebenarnya adalah saranan oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh sebagai Menteri KPKT yang amat peka berkenaan dengan penduduk-penduduk rumah kos rendah yang berada terutamanya di kawasan bandar lah. Jadi hari ini saya bersama dengan COB Majlis Bandaraya Shah Alam akan mengenal pasti masalah-masalah ini dan kita akan kemukakan masalah ini kepada Yang Berhormat Tan Sri untuk kita memohon peruntukan untuk kita nak baik pulih atap-atap yang telah rosak ini. Beliau berharap proses penilaian dan kelulusan daripada KPKT dapat dilaksanakan dengan segera pada tahun ini demi menjamin keselamatan dan keselesaan penduduk. Beliau berkata demikian selepas melawat di lokasi berkenaan di Shah Alam hari ini. Sementara itu, Wakil Badan Pengurusan Bersama JMB bersyukur dengan bantuan yang bakal diberikan KPKT. Berikutan, selama ini mereka terpaksa menanggung sendiri kos penyelenggaraan bumbung yang berusia 15 tahun itu. Kuasa tak mampu untuk buat pembaikan-pembaikan besar. Hanya yang kami mampu buat sikit-sikit. Maksudnya kalau bumbung terbang kita panggil repair. Tapi akhirnya kos-kos ni lah yang menjadikan maksudnya akaun kita tak boleh simpan banyak duit lah. Sebab kos pembaikan tinggi sangat. Kalau nak ikut khususnya kos pembaikan bumbung itu adalah perkara pokok yang kami sebolehnya minta YB tolong kami ya, kesian kami ni YB. Jadi sini uzur ni bumbung. Paku dia dah hampir 1.3 dah gap dengan atap. Apabila ada angin kencang, ribut 90% akan berlaku terbaliklah ataupun tersingkapnya bumbung kita. Baru-baru ni kita ada satu bencana ya. 3 minggu lepas. 3 rumah kita dah tercabut bumbung. Ya, jadi masalah ni kalau tak kita atasi mungkin akan berlaku lagi lah. Pada asalnya mereka dijanjikan hanya gerai kosong yang bakal diroboh. Tetapi yang berlaku, gerai 8 peniaga kecil di Rumah Hijau Mak Mandin, Butterworth pula yang diroboh. Tindakan penguatkuasa Majlis Perbandaran Seberang Perai MPSP itu amat mengecewakan kumpulan peniaga terlibat.
Peniaga terbabit kesal dengan tindakan tersebut kerana ia adalah satu-satunya sumber mata pencarian keluarga. Dakwa mereka, aduan bagan Jermah Lim Hock Seng, pernah berjanji yang MPSP dan pejabat daerah dan tanah seberang Perai Utara hanya akan meroboh gerai kosong setelah peniaga membuat rayuan ekoran 2 notis meroboh premis yang diterima. Yang paling dikesali, bukan sahaja rayuan mereka dinafikan, malah tindakan meroboh itu dibuat tanpa sebarang pampasan. Bukan kami nak lawan mereka. Kami ni nak pampasan ke, bagilah sikit habuan kami. Ataupun gerai ke apa ke untuk kami menjaga. Kami tak ada apa nak menjaga. Saya pula sakit 2 bulan dah. Makan apa? Sebelum tu sepatutnya nak runtuh kedai ni, bagi tempat kami nak duduk. Ataupun bagi pambasan kata, lah ni kami nak ambil dah tempat ni. Bagi pambasan. Ataupun bagi gerai tali. Kami semua sanggup. Tapi bila buat macam ni, kami rasa sedih lah. Pemangku Ketua Polis Perak Datuk Hasnan Hassan mengesahkan penahanan 2 penganggur dan seorang pekerja bengkel selepas didapati memiliki 70 ketulan mampat dipercayai ganja seberat 69.4 kg di sebuah rumah di Taman Cempaka Ipoh semalam. Ketiga-tiga suspek merupakan warga tempatan berusia antara 31 hingga 38 tahun. Serbuan pukul 1 pagi itu dilakukan pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting Bukit Aman dibantu Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Negeri. Hasil siasatan menemui 70 ketulan mampat daun kering disyaki ganja disorokkan dalam sebuah kereta yang diubah suai. 69,460 gram dadah yang disyaki ganja dari dalam sebuah motorkar yang diletakkan berhampiran. Pihak polis telah menemui ganja-ganja tersebut di bonet belakang, di ruang pintu kiri dan kanan, di dalam sebuah beg di ruang penumpang motorkar. Yang berada di ruang pintu disorokkan di sana. Ya. That means conceal lah. Nilai keseluruhan dadah yang ditemui ialah lebih kurang RM250,000, manakala polis telah berjaya menyita harta benda iaitu sebuah motorkar dan juga barang-barang kemas bernilai RM30,000. Ketulan dadah berkenaan dipercayai diperoleh dari negara jiran untuk edaran sekitar negeri ini dan Lembah Kelang serta mampu dibekalkan kepada 140,000 penagih. Bercakap dalam sidang media di Ipoh, Datuk Hasnan turut memberitahu salah seorang suspek turut mempunyai rekod lampau berkaitan samun. Kesemua direman sehingga Isnin depan bagi membolehkan siasatan dibuat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang anggota polis mengaku tidak bersalah atas tuduhan meminta suapan bernilai RM7,000. Tertuduh berpangkat korporal membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mahkamah Session Kangar Azman Abu Hassan. Tertuduh Abdul Halim Darus, 59 tahun, bertugas di Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AXEM) Padang Besar didakwa telah meminta dan menerima suapan sekitar April hingga Mei 2016 daripada seorang individu yang menyeludup daun ketum ke Thailand. Pendakwaan dilakukan pegawai pendakwa SPRM Syahrul Kuzaini Amiruddin. Manakala tertuduh diwakili Peguam Aida Nabiha Mokhtar, Hakim kemudian memutuskan sebutan semula kes dan penyerahan dokumen pada 22 dan 23 Mei depan. Tertuduh dibenarkan diikat jamin RM2,000 setiap satu pertuduhan, tetapi merayu agar dikurangkan atas sebab kesihatan dan mempunyai tanggungan. Mahkamah mengurangkan ikat jamin kepada RM4,500 bagi 3 tuduhan dengan seorang penjamin. Tertuduh tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Kesalahan tertuduh tertakluk di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009 Akta 694. Baiklah saudara, Javinia Jim Lajim di Kota Kinabalu telah bersedia dengan laporan langsung dari Sabah. Jadi teruskan Javinia. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam negaraku satu Malaysia.
Hampir 2,000 penduduk dari lebih 10 buah kampung dijangka mendapat manfaat daripada pembinaan Jalan Mountaineer Halogilat Beaufort. Pembukaan jalan baharu sepanjang 7.7 km dengan kos lebih 100 juta ringgit tersebut dijangka siap tahun hadapan. Antara kampung terlibat ialah Kampung Mountaineer, Kampung Batu 60, Batu 61, Batu 62 dan Kampung Halogilat. Sebelum ini, penduduk setempat menggunakan jalan hutan dan balak di samping pengangkutan kereta api secara berjadual untuk keluar berurusan ke Pekan Beaufort yang terletak kira-kira 20 km. Pegawai Daerah Beaufort Haji Muhammad Syahid Osman memberitahu kerja-kerja pembukaan dan pembinaan jalan berkenaan berjalan lancar dan mengikut jadual. Dengan terbinanya jalan raya ini saya percayalah dapat menyelesaikan masalah perhubungan yang sekian lama yang dinanti-nantikan oleh penduduk di sekitar sinilah. Dan juga tanah-tanah di kawasan ini tidak boleh dimajukan oleh kerana tidak ada jalan raya. Tapi dengan adanya jalan raya di sini saya dipahamkan harga tanah-tanah di sini pun melambung naik. Haji Muhammad Syahid menyatakan demikian kepada RTM selepas membuat lawatan kerja ke projek pembinaan jalan berkenaan. Jalan Mountaineer Halogilat merupakan kesinambungan projek pembangunan jalan di Beaufort selepas pembinaan Jalan Jempangah melibatkan 30 kampung dengan kos lebih 99 juta ringgit. Kerajaan komited membantu golongan berpendapatan rendah dan miskin untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi IPT melalui Jelajah Pendidikan Bumiputra JPB. Program ilham Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu menyediakan platform kepada pelajar miskin Bumiputra untuk mencapai cita-cita dan merubah nasib keluarga mereka. Setakat ini, Jelajah Pendidikan Bumiputra JPB 2017 telah dilaksana di 10 lokasi di seluruh negara, manakala 46 lokasi termasuk Sabah akan dilaksana secara berperingkat-peringkat tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk JPB 2017, Profesor Emeritus Tan Sri Sahol Hamid Abu Bakar memberi jaminan pelajar lepasan sekolah yang datang ke jelajah pendidikan itu berpeluang untuk ditempatkan di IPT awam dan swasta mengikut kelulusan masing-masing. Beliau menyatakan demikian dalam program JPB 2017 di Dewan Projek Perumahan Rakyat PPR Batu Sapi, Sandakan. Jelajah pendidikan ini dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sekong, Datuk Samsudin Yahya. Ketika ditemui media, Datuk Samsudin menegaskan kemiskinan tidak wajar dijadikan penghalang atau alasan kepada ibu bapa tidak menghantar anak-anak mereka melanjutkan pengajian mereka ke peringkat lebih tinggi. Ini kerana kerajaan menyediakan banyak peluang pendidikan selaras transformasi nasional 50 TN50. Sementara itu, para pelajar yang hadir turut berkongsi pandangan mereka mengenai program ini. Kami di daerah Sandakan menyambut baik program inilah peluangku daripada kerajaan Malaysia. Program yang dilancarkan di Sabah di Batu Sapi ini membantu kami untuk melanjutkan pelajaran. Untuk pelajar yang tercicit tetapi mempunyai kesamaan yang kuat untuk melanjutkan pelajaran. Sebanyak 15 institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaysia Sabah UMS, Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Kuala Lumpur UniKL, Politeknik, Kolej Komuniti dan Giat Mara menyertai JPB 2017 ini. Sokongan dan sumbangan orang ramai amat diperlukan bagi mengumpul dana untuk pembinaan bangunan baharu Rumah Bakti Harapan yang dianggarkan melibatkan kos kira-kira 1.2 juta ringgit. Majlis Pecah Tanah Tapak Bangunan Baharu Rumah Bakti Harapan itu dijangka diadakan pada 1 Mei ini di Kion Som, Inanam. Rumah Bakti Harapan ditubuhkan pada tahun 2002 yang menempatkan 11 penghuni anak yatim orang kurang upaya OKU. Menurut Presiden Rumah Bakti Harapan Inanam Ginantar Balut, bangunan baharu rumah kebajikan itu amat diperlukan kerana keadaan bangunan sedia ada sudah tidak sesuai dan selamat. Sekarang ini kita menyewa itu bangunan dan itu adalah merupakan satu bangunan yang teres yang ada tingkat. Tetapi bangunan itu memang sudah memerlukan major renovation
kerana sebahagian daripada dindingnya dan atapnya sudah bocor. Jadi pada waktu hujan kita lihat leaking sana sini. Jadi kita sangat memerlukan satu tempat tinggal mereka yang barulah. Ginantar ditemui pemberita selepas Karnival Iko Kesihatan Malam Budaya bersama-sama komuniti dan OKU di Astaka Lintasan Diasoka Kota Kinabalu. Majlis ini dirasmikan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Iyo Bonhai. Ketika berucap, Datuk Iyo berharap orang ramai menyokong karnival berkenaan yang bertujuan mencari dana untuk bangunan baharu Rumah Bakti Harapan. Dalam majlis ini, Elimtes Studio dan SMK Limbanak Penampang masing-masing menyampaikan replika cek sebanyak RM2,430 dan RM500 kepada Rumah Bakti Harapan. Baik, saudara, sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Javinia, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Bersua kembali, seorang mekanik kenderaan golf mati lemas dalam satu insiden di Sungai Buloh, Selangor pagi tadi. Kejadian berlaku di Kelab Golf Bukit Rahman Putra 10.19 pagi. Menurut penolong pengarah Operasi Bomba dan Penyelamat Selangor, Muhammad Sani Harul, mangsa dipercayai terjatuh ke dalam tasik ketika cuba menyelamatkan beg salah seorang pemain golf. Anggota bomba dan penyelamat melakukan operasi mencari sebaik tiba di lokasi kejadian dengan menggunakan teknik rentangan tali di permukaan tasik dan selam tanpa set scuba. Mayat mangsa ditemui di dasar tasik dan kemudiannya diserahkan kepada polis sebelum dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Baiklah, laporan diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja di Kuching. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam negaraku, satu Malaysia. Pemergian bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Wong Sun Kai di kediamannya di Kuching pada pukul 4 pagi tadi merupakan satu kehilangan besar kepada negeri Sarawak. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg yang berada di luar negara atas urusan rasmi berkata, mendiang telah banyak berbakti kepada rakyat sepanjang berkecimpung dalam arena politik negeri sejak 1974 yang disifatkannya tidak stabil pada waktu itu. Menurut Ketua Menteri, mendiang Tan Sri Dr. Wong Sun Kai menyertai politik dengan idea-idea baharu yang turut membawa komuniti Cina bersama dalam agenda pembangunan negeri. It is a loss to Sarawak because Datuk Petinggi Wong Sun Kai has contributed a lot to the stability of Sarawak first. And number two is he is also development oriented. Because with stability, then every community will be able to take part in the process of development. When Sun Kai joined politics, we were not very stable at that time. And then he came in and he brought new ideas, while at the same time get the Chinese community to take part in our development exercise. Datuk Amar Abang Johari dijangka mengunjungi kediaman mendiang di Kuching Jumaat ini untuk memberi perkhidmatan terakhir. Tan Sri Dr. Wong Sun Kai, 90 tahun, yang meninggal dunia, meninggalkan isteri Puan Sri Jen Yong, 3 orang anak Wong Chi Liang, Wong Chi Mei, Wong Chi Ling dan beberapa orang cucu. Seramai 20 penuntut Universiti Sains Malaysia USM terdiri dari 4 mahasiswa dan 16 mahasiswi berpeluang bertemu secara langsung dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Kebangsaan Nangajuk Pulau dalam Julau dalam program bakti siswa anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Program 2 hari itu bertujuan memberi motivasi kepada pelajar-pelajar sekolah itu untuk terus maju dalam pelajaran dan pendorong mencapai kejayaan. Selain itu, program tersebut juga untuk melahirkan kesedaran dalam diri mahasiswa tentang kepayahan pelajar menuntut ilmu dan juga ibu bapa di pedalaman mendapatkan pendidikan dan juga membolehkan para mahasiswa mendalami adat budaya penduduk tempatan. Di bot perahu selama 4 jam untuk sampai ke kampung rumah gerasi memang satu pengalaman yang baru. Jadi sebagai mahasiswa yang pertama kali turun ke pedalaman, merasa sangat
teruja dan berbangga kerana diberi pengalaman untuk bersama dengan masyarakat Sarawak. First time naik perahu, best sebab dapat main air, tak ada rasa terbeban ataupun macam selalunya masa kalau kita pergi camping kita mesti stres kan. Ni saya tak pernah rasa stres lagi. Program bakti siswa USM itu diadakan serentak dengan lawatan kerja sehati sejiwa Ketua Pengarah Jasa Datuk Dr. Puan Zakarshi ke daerah Julau. Mereka turut dibawa menyertai rombongan Datuk Dr. Puat ke majlis perasmian projek sehati sejiwa jasa di beberapa buah rumah panjang di Sungai Mujuk, Julau. Jabatan Muzium Sarawak akan mengambil semula serpihan rangka manusia berusia lebih 40,000 tahun yang ditemui di Gua Niah pada tahun 1947 dari Universiti Nevada, Las Vegas di Amerika Syarikat pada 2019 kelak. Pengarahnya, Ipoi Data memberitahu pengambilan semula serpihan manusia berkenaan telah dipersetujui oleh universiti berkenaan semasa lawatan rasmi pihaknya ke universiti tersebut pada 7 hingga 14 Mac lalu. Jelasnya, untuk melancarkan proses penghantaran semula serpihan rangka berkenaan ke negeri ini, Universiti Florida turut membantu sebagai tempat penyimpanan sementara serpihan tersebut sebelum dibawa ke Sarawak untuk ditempatkan di kampus muzium baharu yang kini masih dalam pembinaan dan dijangka siap pada 2019. Ipoi Datan juga memaklumkan usaha membawa semula serpihan rangka itu penting untuk memelihara khazanah sejarah yang ada. Bila koleksi tersebut dibawa ke sana ialah dengan tujuan untuk dikaji dan ianya diberi on the understanding that it was given on loan for study purposes. So oleh yang demikian kita harus as the rightful owner should bring them back to Sarawak. I think that is the effort of most countries nowadays in the world. Kerja pengalian di Gua Niah oleh Tom Harrison pada tahun 1947 sehingga 1967 telah menemukan 216 serpihan rangka manusia. 122 serpihan itu dibawa ke Nevada, Amerika Syarikat untuk dikaji selidik, 42 disimpan di Kuching, 1 di Museum British manakala 1 di Natural History Museum Leiden. Serpihan rangka-rangka ini merupakan yang tertua di Asia Tenggara bagi spesies Homo sapien. Ipoi Datan bercakap dalam sidang media di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan objektif utama lawatan rasmi pihaknya ke universiti berkenaan adalah untuk menandatangani memorandum persefahaman iaitu dengan Universiti Nevada, Las Vegas dan University of Florida. Di bawah MOU tersebut, Muzium Sarawak akan bekerjasama dengan kedua-dua universiti itu dalam menyerahkan hasil kajian mengenai penemuan tersebut kepada Jabatan Muzium Sarawak selain bekerjasama dalam perkongsian teknologi serta pertukaran pelajar dan kaki tangan. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Damia, terima kasih. Penggunaan teknologi pembenihan bioreaktor berjaya menghasilkan cendawan kukur dalam kuantiti yang banyak dalam tempoh singkat. Cendawan kukur merupakan kumpulan cendawan perubatan yang mengandungi skizofilen iaitu bahan dalam ubat anti-tumor dan anti-kanser sekaligus boleh membantu meningkatkan sistem imunisasi badan serta mengandungi bahan antioksida yang tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Wilfred Medius Tangau berkata teknologi yang dibangunkan oleh Mardi itu membolehkan cendawan kukur dijalankan secara komersial. Sebelum ini cendawan kukur sukar diperoleh kerana ia tidak ditanam secara komersial. Berbeza dengan cendawan lain, cendawan kukur perlu ditanam di rumah cendawan yang terkawal, cukup nutrisi dan bersih dari benda asing. Saiznya juga lebih besar dan selamat untuk dimakan. Ini sesuatu yang amat berpotensi. Dari segi produk hiliran pun banyak yang boleh dibuat. Saya ada beberapa yang kita nampak pada hari ini dan saya amat bergembira kerana ini telah dibuat. Ini salah satu contoh di mana kita rakyatkan teknologi, kita rakyatkan inovasi.
Datuk Seri Wilfred ditemui media selepas merasmikan projek tanaman cendawan kukur di bawah program kesedaran keusahawanan dan ekonomi pertanian untuk membantu mahasiswa Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok, Kedah. Di bawah projek tersebut, sebanyak 3 unit rumah cendawan didirikan di tapak Agro Farm UUM. Purata hasil pengeluaran untuk sebuah rumah cendawan adalah sebanyak 400 kg dengan pendapatan RM12,000 sebulan. Bagi memastikan tiada lambakan atau kejatuhan harga harum manis, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA bersedia memasarkannya termasuk ekspor ke Singapura. Timbalan Ketua Pengarah Operasi FAMA, Datuk Sharifah Hashim, mengakui pengeluaran harum manis di Perlis dijangka mencapai sehingga 80% sekitar Mei ini. Dijangkakan juga berlaku peningkatan 3 kali ganda berbanding musim lalu yang hanya mencatatkan 2,150 tan metrik. Justru FAMA melalui Agrobazar di Singapura bakal mensasarkan harum manis ke negara itu sebanyak 50 tan metrik selain strategi pemasaran tempatan. Pertamanya pasaran-pasaran yang kita akan bangunkan di program-program jualan yang kita ada, iaitu program jualan terus dari ladang, My Best Buy. Of course kita ada program pemasaran ke hypermarket yang ada menjadi strategi partners kita. Kita juga akan memasarkan melalui outlet-outlet yang kita ada, gerai-gerai buah-buahan. Lepas tu kita ada juga outlet-outlet di lapangan terbang. Bercakap dalam sidang media di Kangar, beliau turut memberi jaminan FAMA bersedia membeli harum manis grade premium pada harga RM10 1 kilogram sekiranya harganya jatuh di bawah paras tersebut bagi memastikan petani tidak rugi. Universiti Sains Islam Malaysia USIM bakal menggembleng tenaga pakarnya bersama pakar sinergi dalam dan luar negara bagi menjayakan penubuhan Pusat Keamanan Global atau King Salman Center for International Peace. USIM telah menggerakkan jentera dalaman untuk mengkaji cadangan awal penubuhan Pusat Keamanan Global itu. Cadangan itu dipersetujui dalam mesyuarat dua hala Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz dengan Datuk Seri Najib Tun Razak 27 Februari lalu. Farhana Nabila Zakaria ada laporannya. Tanggungjawab menguruskan penubuhannya digalas USIM bersama-sama Kementerian Pertahanan kedua-dua negara dan Muslim World League atau Rabitah Al-Islami. Naib Chancellor USIM, Datuk Dr. Musa Ahmad, menyifatkan kepercayaan kedua-dua negara itu sebagai satu agenda besar USIM kepada negara dan komuniti antarabangsa. USIM sebagai sebuah universiti sains Islam di Malaysia, maknanya sebuah universiti berasaskan pada Islam, kita merasa terpanggil sekali untuk contribute kepada aspek untuk mengekalkan keamanan di bumi Allah ini. Sebelum ini, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam blognya berkata, beliau akan dibantu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajri Dasuki untuk menerajui pusat itu. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni USIM, Profesor Datuk Dr. Hassan Awang Makdahan berharap King Salman Center for International Peace mampu menangani isu Islamfobia. Begitu juga peranan negara kita. Negara kita, Malaysia, akan memainkan peranan yang besar kerana kita menengahkan konsep wasatiyah. Wasatiyah ini bukan suatu konsep yang kita reka sebenarnya. Dia memang adalah satu konsep yang ada dalam Al-Quran. Seperti Allah sebut, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Sementara itu, warga kampus USIM dinilai ini mengalu-alukan langkah kedua-dua negara itu memilih universiti mereka sebagai peneraju projek besar itu. Penubuhan King Salman Center for International Peace ni adalah satu pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi kepada USIM dan kami sangat bangga dengan pengiktirafan ini kerana penubuhan ini akan mengekang usaha-usaha ekstremisme agama. Saya bersetuju dengan penubuhan King Salman for International Peace kerana ianya merupakan satu penanda aras bagi antara kerajaan Malaysia dan juga Saudi. King Salman Center for International Peace diyakini memberi impak positif
khususnya kepada keagamaan dan keamanan negara. Laporan Farhana Nabila Zakaria untuk RTM. Pesawat Sukhoi Su-30 MKM yang merupakan pesawat tempur pelbagai peranan tercanggih generasi ke-4.5 masih mengekalkan elemen sama dalam formasi yang dipamerkan pada Pertunjukan Udara 5 2017. Bagaimanapun, ada pertambahan aksi tertentu diselitkan dalam persembahan solo juruterbang TUDM yang mengendalikan pesawat berkenaan. Dan bagi menyaksikan pesawat berkenaan dengan lebih dekat, kita bersama Hanim Muhili di Langkawi, Kedah. Hanim, silakan. Okey, ini adalah pesawat Sukhoi Su-30 MKM buatan Rusia. Malaysia menandatangani kontrak untuk pembelian 18 buah pesawat ini pada 5 Ogos 2003. Pesawat ini dioperasikan oleh Skuadron ke-11 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kenapa ia berada di sini? Pastinya untuk membuat persembahan sempena 5 2017. Untuk makluman semua, sebaik sahaja pertunjukan udara selesai, dibuat persembahan solo untuk 5 2017. Semua yang berada di sini bersiap sedia untuk melakukan pemeriksaan bagi memastikan ia boleh terus digunakan untuk persembahan esoknya. Jadi selepas sahaja pemeriksaan penerbangan itu berhenti, kemudian ada cek yang pertama, pemeriksaan yang pertama termasuk memuat turun data penerbangan bagi menganalisa sama ada kerosakan ataupun tidak, dan 7 orang diperlukan untuk memeriksa pesawat ini. Okey, nak tahu apa lagi yang boleh dilakukan oleh pesawat Su-30 MKM ini? Pastinya hanya di 5 2017. Ini segmen aeroangkasa di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC. Seketika nanti Ivanto akan memberi laporan lanjut tentang simulator yang ada di pusat pameran itu. Tetapi sebelum itu, segmen maritim juga ada keistimewaan tersendiri bersama dengan Andy Reza Rohadian. Andy. Itu di MIEC. Keadaan di tapak pameran segmen maritim di Resort Surat Langkawi ini juga cukup meriah sekali dengan kehadiran pelawak perdagangan pada hari kedua 5/17 ini, di mana lebih 100 syarikat pempamer industri maritim terlibat memperkenalkan pelbagai aset-aset pertahanan mereka di sini, dan salah satunya adalah syarikat MRI Technology Sdn Bhd ini yang membawa sendiri bot sebenar ke dalam tapak pameran ini. Ini adalah satu tarikan kepada pengunjung di mana mereka bukan saja dapat menyaksikan, malah menaiki sendiri bot ini yang juga ditawarkan untuk kegunaan industri pertahanan bagi menjaga perairan negara. Ini antara keadaan ataupun aset-aset pertahanan yang diperkenalkan di dalam. Di luar, di sekitar Resort Langkawi ini lebih banyak lagi aset-aset pertahanan seperti kapal perang dan juga bot yang dibawa untuk tatapan ataupun diperkenalkan kepada para pengunjung sehingga Sabtu ini. Dan untuk mengetahui perkembangan lanjut, teruskan bersama kami. Untuk ketika ini kita kembali bersama Ivan di MIEC. Ya, Andy, jika Hanim sebentar tadi di ruangan tarmac menggunakan ataupun mencuba pesawat Jack Juang itu, dan saya ketika ini mengenakan topi keledar, bukan topi keledar yang biasa, tetapi ini adalah Striker 2 helmet yang dimiliki oleh syarikat teknologi dari British yang sebenarnya adalah generasi kedua daripada Striker 1, dan helmet ini dipakai oleh juruterbang pesawat Juang Typhoon. Dan untuk generasi kedua ini sebenarnya saya masih lagi memerhatikan ya maklumat-maklumat yang dipaparkan di hadapan skrin helmet ini, yang mungkin anda boleh tengok di skrin yang terpapar ketika ini. Inilah visual yang dapat disaksikan oleh saya, dan ia menggambarkan semua maklumat yang boleh diperhatikan oleh juruterbang ketika mengendalikan pesawat Typhoon. Dan juga jika mendongak ke atas, ia boleh melihat apa sahaja maklumat yang terpapar, dan itu dia mungkin anda boleh saksikan di skrin ketika ini. Ini adalah visual yang sangat jelas jika
juruterbang itu mendongakkan kepala dan jika pandang ke bawah juga akan mendapat visual apa yang berlaku di permukaan bumi. Itu dia, visualnya sangat jelas. Ini adalah teknologi terkini yang ditawarkan dan antara yang dipamerkan di MIEC ini. Itu yang boleh saya gambarkan ketika ini. Saya kembalikan ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan-rakan dengan laporan dari 5 Langkawi sebentar tadi. Baiklah kita ke laporan seterusnya. Seni warisan budaya masyarakat orang asli di penempatan Ulu Cembung di Rembau bakal diiktiraf sebagai produk pelancongan tradisi baru di Negeri Sembilan. Menurut Ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, produk itu akan dipromosi seiring dengan cadangan menjadikan Ulu Cembung sebagai destinasi perkampungan budaya. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan itu melihat industri berkenaan boleh membantu memajukan masyarakat orang asli dari segi ekonomi menerusi penghasilan produk kraftangan. Pelancongan di kawasan ini boleh kita memajukan lagi. Kita harap seni warisan tarian orang asli semua ni dapat diiktiraf dan juga kawasan-kawasan kawasan rayau dan sebagainya dapat digunakan sebagai satu tarikan pelancongan tradisi, pelancongan apa yang mesra alam sekitar. Beliau menyatakan demikian pada program Anugerah Remaja Perdana ARP Rakan Muda Kebangsaan di Kampung Orang Asli Ulu Cembung Rembau. ARP merupakan program yang pertama dan terbesar pernah dianjurkan di perkampungan orang asli. Ketabahan seorang pemuda OKU di Dungun Terengganu menjaga neneknya yang juga kurang upaya menarik simpati penduduk setempat. Azman Afandi Muhammad, 34 tahun, dari kampung Pulau Serai terpaksa mengesot untuk membantu neneknya Pani Mat, 79 tahun, yang lumpuh sejak 6 tahun lalu. Walaupun dalam keadaan sebegitu, Azman Afendi tidak pernah menganggapnya sebagai satu beban. Malah beliau bersyukur kerana hayatnya masih panjang walaupun ditimpa kemalangan jalan raya yang agak serius 15 tahun lalu. Berbanding nasib neneknya yang terlantar akibat penyakit kencing manis dan masalah penglihatan yang kronik hingga terpaksa dibantu setiap pergerakan. Walaupun telah dikategorikan sebagai OKU, Muhammad masih menyimpan impian untuk berjalan semula dan berharap ada pihak yang membantu beliau dan neneknya. Rintihan Azman Afendi itu mendapat perhatian Pegawai Pembangunan Parlimen Dungun, Datuk Din Adam, yang mengunjunginya bersama-sama Pegawai Kebajikan Daerah. Dan kita lihat kalau seandainya perkara ini boleh kita tambah dalam skop yang ada di bawah JKM, kita minta tambah lagi sedikit. Selain daripada itu, kita minta kepada penjagaan tok dia lah, bantuan apa sepatut 200 ke 300 sebulan pun insya-Allah akan dipertimbangkan oleh JKM apabila kita melihat sini di bawah. Sempena program ziarah, Datuk Din turut menyerahkan bantuan BRIM kepada keluarga ini bersama-sama 30 penerima yang lain. Baiklah, seterusnya kita ke Met Malaysia bersama Nur Izzati Zahra untuk laporan cuaca semasa. Silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku satu Malaysia. Untuk petang ini, pembentukan kelompok awan aktif di rantau Malaysia tidak begitu signifikan dan ianya memberikan kesan cuaca yang kurang taburan hujan di seluruh negara. Di bahagian Semenanjung, hujan hanya melibatkan beberapa kawasan sahaja iaitu di pedalaman negeri Perak, negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga selatan Johor. Begitu juga dengan keadaan cuaca untuk negeri Sabah, hanya beberapa tempat sahaja di kawasan pedalaman Sabah, bahagian pantai barat dan juga bahagian Sandakan yang mengalami hujan ketika ini. Manakala untuk negeri Sarawak pula, ianya hanya melibatkan sekitar bahagian Limbang, Miri dan juga Kapit. Memandangkan letupan awan tidak begitu tebal, dijangkakan kesemua kawasan yang sedang mengalami hujan ketika ini akan reda sepenuhnya menjelang pada awal malam. Untuk kawasan perairan pula, tiupan angin di rantau Malaysia pada ketika ini bertiup lemah dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dan sekaligus ianya tidak dikuatkuasakan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora
apa-apa kategori. Keadaan cuaca yang tenang di kawasan perairan dijangkakan akan berlanjutan untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 hari lagi dengan ketinggian signifikan ombak sekitar 1 meter ke 1.2 meter. Sekian info cuaca, seterusnya tinjauan cuaca untuk bandar-bandar utama sepanjang hari esok. Bapa pemain bola sepak negara Aidil Zafwan dan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak Saleh 68 tahun meninggal dunia kira-kira pukul 4 petang semalam akibat masalah pernafasan dan usus. Allahyarham meninggal dunia di Hospital Tuanku Jaafar Seremban selepas menerima rawatan di unit rawatan rapi. Menurut Aidil Zafwan, setelah diberitahu bapanya berada dalam keadaan kritikal, beliau terus mengambil keputusan untuk segera pulang ke Seremban. Sebenarnya saya agak terkejutlah bila dapat berita daripada akak saya dan abang saya pasal kami berdua ada di luar pada Negeri Sembilan dan kami dapat berita yang abah agak kritikal lah dan kami tak menyangka lah yang sepatutnya abah ke hospital untuk cek tapi yalah, mungkin ajal dia dah sampai. Kami sekeluarga terima dengan hati yang terbuka apa yang jadi. Saya sekeluarga menerima dengan redha. Last saya jumpa dengan arwah sebelum saya report untuk training camp Malaysia, saya sempat bersihkan jambang arwah dan adalah kata-kata dia minta maaf dekat saya. Jadi saya sebagai seorang anak saya rasa tak sepatutnya lah seorang bapa minta maaf kepada anak. Saya rasa saya yang sepatutnya minta maaf kepada beliau. Mereka ditemui selepas majlis pengebumian di tanah perkuburan makam Haji Said Sikamat Seremban. Allahyarham meninggalkan seorang isteri Azizah Arsyad 64 tahun dan 7 orang anak. Baiklah saudara, visual sekitar pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2017-517 menutup N5 hari ini. Saya Norela Muhammad Noor, salam negaraku, satu Malaysia dan salam hormat.